macam cerita kami nak share bersama dengan anda. Of course, hujung minggu lepas banyak perlawanan bola sepak berlangsung, antaranya yang menjadi perbualan hangat dekat Malaysia. JDT menentang pasukan Red Giants Selangor buat kali pertama dekat tim Red Giants. Mereka tewas di gelanggang sendiri. Jumlah jaringan 3-0. But okey lah, dia cakap better. Kalau tengok game tu, better than final Piala FA before this. Sebab memang dia punya fair game fair play. Fair play. Tak tahu kita boleh macam mana. Tapi penyokong Red Giant tak marah kalah sebab dia mereka main all out. Tapi Cip marah pasukan merah kalah. Alamak. Marah ke macam mana nak layan lah Cip? Itu pasukan merah di England. Merah di England. Yalah. Nak buat macam mana? Itu marah ke? Apa? Bila tengok game tu Dah lebih daripada marah, dah kecewa dah. kecewa Kecewa ni lagi teruk daripada marah. Ah. Sebab memang yalah kalah semalam 2-1. Main okey. Chances banyak. Yeah. Tapi tak boleh skor. Aduh. Lepas tu akhirnya Kalah last minute. kalah lah sebenarnya. Penalti. Memang bola tu memang penalti. Penalti diragui, tetapi tak boleh letak dalam keadaan di mana tak skor. Bila dah faham. ada banyak peluang, tak Betul. skor. Dalam keadaan tersebut, kalau referee dia bagi keputusan yang tak fair, kita Nak macam mana habis lah. habis lah. Sebab tugas dia menjadikan gol. Yes. Girls, in case you all tengah fikir apalah si Johan, AG dengan Johan dah balik. Dia dah tak ada Johan dah luar balik. Oh, dia ada tadi? Tadi dia ada. Tadi ada daripada pukul 6 tadi ada. Okey, I tahu kenapa dia balik. Ah. Satu, selain daripada sakit tekak, suara memang tak keluar habis. Dua, satu dia malulah. Malu. Arsenal dengan Liverpool seri 2 sama. Okey lah, tak payah Okey malu lah. lah. Kuat tu, tough fight Pasukan tu. saya kalah, saya masih lagi ada. Dia seri 2 sama, dia tak ada. Kenapa dia dah hilang suara dah? Sebab dia Dia balik. dah habis jerit dah semalam jerit dah. agaknya. Lagi teruk. Alah. Jangan balik. Jangan. Jangan macam-macam Cip. Hari ni semua tak ada suara ni. Tapi City masih lagi mendahului carta. Of course lah, Man City lawan South ni. South apa? South Farah? apa? South Wales. Southampton. South Carolina. Southampton. Southampton. Southampton 1-0. Alright. So betul kata AG, ranking kita orang tempat pertama. Man Dia belum City kalah tau. dengan Boring Arsenal. So guys, pick the right team. Itu je nak Amboi, bagi tahu. dahsyat. Masih Jip, lagi sempat untuk korang beralih arah. nak tanya komen Cip jugalah. MU dia call MCT tau. Nak tumpangkan Garnacho dengan Menu dalam kapal terbang Man City untuk pergi dekat award mana entah. Lepas tu Man City cakap sorry tak ada tempat lagi. Mana nak letak maruah MU Itulah, kalau dah sampai tahap macam tu. Kan boleh nak tumpang dalam kau. Ah. Aku tak faham Benda tu berlaku. Ya. Pengguna kalau digaji jauh banyak suruh naik private. Memang dia nak jet naik lah. private jet lah tu. Dia nak naik private jet City. Private jet City. Faham. Alang-alang nak pergi ke tempat tu kan. Kita pun satu tempat. Boleh pula kau nak berkawan time ni. Tak apalah. It's okay. Orang kata adat perlawanan lah kan. Yang Faham. penting again Man City. Ada perlawanan tu menang dan kalah. Masalahnya sekarang kalah. Kalah dan kalah. Tak jumpa lah top 5 mana MU Tak ada. Okey, kita tukar. Ini- Jangan cerita pasal bola dah. Okey, Kita pun tukar sukan. sukan. Tukar sukan. Ini pun membimbangkan juga ni sukan ni. Kenapa bimbang? Hiking tu standard lah. Gunung Datuk tu 2,900 meter. Ya. Kejap lagi I nak luahkan perasaan I pulang ke Rembau, bos tak ada. Kau naik Gunung Datuk ke Farah? Naik 2,900 meter tau. Ada gambar di puncak. Ada. Di puncak tau, bukan di pintu masuk. Ada. Okey. Gambar tu. Kita bagi Farah masa untuk dia edit ke crop ke apa-apa yang patut. Nantikan bersama kami Hot FM. Kenyataan. Confirm lah ni, confirm 14 November kita akan naik ke 2 minggu lagi ni. 2 minggu lagi. Kurang lebih 2 minggu lagi. Farah pun dah ni Cip, dia Ya. dah training sampai kat Gunung Datuk. Ya, kalau you guys tak percaya, please check out Instagram Hot FM 976. Tak payah. So basically I dah tunjukkan bukti. Saya dah pergi ke kawasan Gunung Datuk. Okey, again macam gini. Saya sakit mata. Hari Khamis yang depan. So Jumaat kebetulan saya memang nak cuti. Saya cuti saya di Rembau. Di Rembau pun gimana sebab rumah saya extend bilik arwah nenek. Tumpang rumah ni Abang Long. Abang Long kasi tumpang rumah. Sebab Alhamdulillah. Abang Long ingat kau nak naik Gunung Datuk. Memang bawa I pergi. Kau pergi depan Gunung Datuk. Tapi dengar kata dulu ada pintu gerbang.
Sekarang dia dah tak ada. Oh, tu. Dia miss pintu gerbang tu. Oh miss ataupun disebabkan tak ada pintu gerbang kau tak yakin tu Gunung Datuk. I pun macam ni gunung mana ni? Ni nenek ke gunung nenek ke kan? So I macam okay tak apa, kita pun jalanlah banyak kafe-kafe kat Rembau. Wow. Akhirnya pergi ke kafe-kafe. Sampai ketemuan hill lah. Kita pergi semua tu. Hmm. Nampak? Bekas MP Rembau tahu kat mana. Tapi Abang Long kat sini sebab dia ajak kita pergi KK kan. Saya Jip hari Sabtu naik Bukit Wawasan. Hari Ahad pun naik Bukit Wawasan juga. Ada, yang itu ada bukti. Ada bukti. Kan? Macam mana pengalaman? Oh dahsyat sebab tu first time. Hari Sabtu first time naik Bukit Wawasan buat satu loop. Ya. Hari Ahad saya naik turun. Wah. Okey. Okeylah alhamdulillah. Ha. Ada tu dah cukup belum? Kena training lagi. Bukit Wawasan ni saya pun tak pasti dia. Dekat Ketinggian Puchong. dia berapa? Dia dalam berapa, 400 je. Amboi. Hmm. Tapi Lain dia lah mencanak Gunung Dia punya 2900. bukit tu mencanak. Dia punya step tu umpama lutut ke dada. Okeylah. Ha. Okeylah. Okey Kalau minggu ni boleh buat 4 kali. Wow. 4 kali pula. Okeylah, Dia kita dah try. buat 2 kali kan? Dah buat buat. 4 kali. One shot 4 kali. One shot lah. Jom Farah. Benda boleh adjust je. Just Yelah, tak maksud aku macam timing untuk pergi training. Boleh. dengan 2 minggu Farah. Boleh. Kau ni macam tak percayakan I. Kita kan barang pun dah ambil daripada N-Bot. Cip cakap keyakinan dia pada kau 20% je naik gunung yang baru. Okey, kejap lagi guys kita nak dengar apa fakta-fakta menarik. Tak ada. Ni memang bukan fakta menarik lagi. Kita masih lagi nak bercerita tentang pendakian Gunung Kinabalu. Okey. Sebab kita punya producer cakap KJ bagi backpack shot challenge. Challenge apa lagi ni Cip? Ada je. Oh, okey. Dia buat macam tu. Ada. Risaulah kita. Banyak pula challenge lah. Nantikan Hot FM. Masih lagi bercerita bagaimana kami nak naik ke Gunung Kinabalu. InsyaAllah kita akan naik ke atas pada 14 hari bulan November. So hari ni 28 lebih kurang. Dalam 2 minggu 14-16 hari lagi daripada sekarang. Dan harap-harap kita sudah bersedia lah Farah Cip Cip okey. Cip okey. Okey. Tapi untuk mantapkan lagi Okey. siapan terakhir ni dalam 2 minggu lagi, saya ada bawa satu benda yang Ya Allah rajinnya lah balung kita ni. Nasi lemak ke? Sebab saya bukan setiap hari di sini. Bukan setiap hari di sini. Jadi untuk pastikan bahawa awak semua bersedia, saya akan tinggalkan mini stepper ni. Stepper ni ya. Dan saya bukan sarankan, saya arahkan. Wah, Alah, masa lah. Dia dah arahkan. Setiap hari on air kena guna mini stepper ni untuk train stamina dan kekuatan kaki. Ini dia tangkap betis dengan peha Sambil live, sambil buat stepper. Okey. Mini stepper 4. Oh ringan je ke dia ada pemberat? Dia ada Pemberat di badan kita. Oh okey. Ada boleh lock kan, boleh boleh letak kan? Boleh dijadikan lebih berat. Okey. Kita sambung kat rumah sebab kat rumah pun ada. Sebab I tengok dah semalam, baru check semalam. Cara-cara untuk kuatkan kaki. Sebelum hiking. Satu of course pakai stepper. Okey. Lepas tu betul Deadlift. naik tangga. Deadlift. And then apa ni channel apa? Deadlift. Deadlift. Ah. Gantungkan diri dekat palang. Lepas tu cuba angkat kaki ke lutut. Lutut ke dada. Maafkan saya. Lepas tu ni yang sekarang ni menjadi trend. Kita beli that kettlebell. Ya. Ji. Kettlebell macam mana penggunaan dia macam mana? Dia macam ni, lepas tu dia macam kuda kena kuat. Okey. Lepas tu kettlebell tu kat tengah-tengah. Lepas Kena tu squat. macam nak squat. Berapa kilo punya kettlebell? Oh, aku ni berat tengoklah badan aku. 4 kg. 4 kg. Okey, just nice kan? Sebab dia macam ringan tapi kena buat repetition tu berkali-kali. Besok bawa lah besok. Semua kita bawa letak kat studio. Alang-alang Cip dia bawa satu kat sini. Kita buat Hari-hari gym. bawa? Kita buat gym kat sini. Oh Tinggal my 2 god. minggu lagi. Okey. On. Sambil duduk pun boleh naik stepper lagi. Sebab kalau Apa kau dia, rumah, Han? kita orang tak nampak kau buat. Bila kat sini nampak lah. Okey, 10 minit Farah. Okey, on. Cantik. Apa agaknya soalan yang anda nak ajukan kepada KJ sebentar lagi untuk Khairi jawab? Cerita pasal apa Farah? Tak ada. Uh, Sorry, gaya hidup. sihat. Untuk Khairi boleh kau cakap gaya hidup sihat lah.
Gaya hidup sihat. Okey, boleh WhatsApp kami 0173028822. Kita nak tanya berkaitan dengan gaya hidup sihat lah. Kan tadi saya ada kongsikan yang Farah baru balik Rembau. Bermalam jugalah dekat kampung kat situ kan. And of course semua orang tahulah Cip pernah menjaga kawasan Rembau, kawasan kampung Tanjung. Banyaklah kampung-kampung, Congkau, Gadong semua tu kan. And penduduk kat situ bagi tahu KJ kalau setakat nak training petang-petang tu ada laluan basikal. Satu. Lepas tu pergi Gunung Datuk tu macam pergi lari sekejap je. 45 minutes tahu balik dah. Oh, macam menuai padi lah. Lajunya pergi Gunung Datuk 45 minit. Kadang-kadang tak sampai puncak. Tapi still lah tu 45 minit naik turun macam gitu je. Benda ada kat belakang rumah kan. Kelas. Betul-betul belakang rumah Cip Ya. Betul-betul gaya hidup sihat. Maknanya gaya hidup sihat ni perlu dilakukan rutin setiap hari. Sebab saya ada dengar juga Cip, dia cakap kalau nak gaya hidup sihat, kalau hari ni exercise, besok relax. Lepas tu besok exercise balik. Dia kena macam tu ke macam mana? Gaya hidup sihat ni benda yang paling penting adalah konsistensi. Okey. Oh my God. Buat benda yang sama berulang kali. Berulang kali. Talking about that berulang kali kan. Adik excited sampai rumah Abang Long. Buat video call. Dah sampai rumah. Tengah buat apa? Jogging. Kacau dia jogging. Alamak bersalahnya aku. Jogging Dah kau. maki dah. Aduh. Sebab bila dia call, music kita dia stop. Kacau. Ya ke? Lalu sorry lah, minta Kacau maaf momentum. lah. Okay Jangan guys. kau tengah enjoy Cip tengah jogging. Okey, apa soalan? Gaya hidup sihat anda nak tanya Cip, mungkin nak minta petua ke, minta tips ke, ataupun macam mana nak mulakan exercise ke, nak bagi kita psikologi agar dapat buat sesuatu perkara yang baik tu berterusan. InsyaAllah. WhatsApp 0173028822 atau call kami 0377108822. Hot FM lah masanya untuk kita tambah ilmu. Ada fakta menarik yang Cip akan kongsikan bersama dengan kita sekarang. Alamak, I risau lah hari ni CSRKJ. Kenapa? Sebab Johan tak ada. So you kena jawab. So, saya kena jawab ni. Alright. Okay, mental I dah ready. Mantap. Apakah soalan untuk CSRKJ? Okey, kita nak ambil mood nak pergi ke Kinabalu 2 minggu lagi. Jadi soalan saya KJ pada hari ni ada kaitan dengan Kinabalu. Okay. So soalan dia senang saja. Asal usul nama Kinabalu diambil daripada nama apa? Kinabalu. Buku yang aku baca tentang Mount in the World. Okay. Penulis daripada Britain. Mason Mount. Okay. Mason Mount. You Baca dah buku tu. you pandai Cip. Nampaknya kita mempunyai buku yang sama. Yes. Penulis dia nama Mason Mount. Okay. Dan dia ada menulis buku tentang gunung tertinggi di Malaysia adalah Kinabalu. Kinabalu ni adalah bercerita tentang seorang individu yang bernama Sakinah. Sakinah. Yes, Sakinah adalah seorang wanita yang telah pun kematian suami. Okay. Dan kerana itu Kina adalah seorang balu. Okay. Kina adalah seorang balu yang sebatang kara. Jadi apabila suami dia meninggal dunia, dia tinggal dekat sebuah gunung. Gunung itu diduduki oleh Kina si balu ini. Dalam buku tu tulis macam gitu Yes. Kina. So dia panggil dah lah Kinabalu. Itu satu jawapan yang paling kreatif yang ada. Mason Mount tulis. Mason Mount. Lock cepat je, lock cepat. Merepek dia kan. Tak merepek. Kina si balu. Kina si balu. Okay, macam I ni lain lah. Sebab I kan dah banyak, bukan sahaja banyak travel, banyak baca kan. Macam saya kan orang Sabah. Ya. Saya bapak saya dulu kan kerja di Sepitang. Nah, nak bagi tahu ni, kalau kita pergi ke Gunung Kinabalu, kita jangan panggil mau pergi ke mana tu, ke KK. Bukan. Cakap je GK. GK. Gunung Kinabalu. Oh, okay. Ataupun GA. Kinabalu. Ya, betul. Oh, dia A. Kinabalu. Okey. Kalau kita tengok dekat Kundasang area tu, selalunya gunung-gunung ini di kiri kanan Kinabalu tu dibaluti oleh awan. Okey, baik. Sebab sentiasa dibaluti oleh awan. Okey. So diorang panggil Kinabalu.
Balu sebab balut. Balut. Awak sentiasa membaluti puncak Gunung Kinabalu. Dahsyat betul jawapan kau. Betul. Dah pernah pergi Kundasang? Belum. Ah. Oh, daripada bawah boleh nampak dibaluti. Dibaluti oleh awan yang tebal. Aku lockkan. Chip, kita lock chip. Jarang tau KJ pandang muka aku macam geram je. Nasib baik jauh kau tak ketampal ni. Aku suka jawapan awak kot. Kina. Betul. Kan? Balut lah. Tak pandai dah bawa ni, tak pandai. Okey. Jawapan dia sebenar. Bukan dua-dua ni memang salah lah. Tapi good attempt anyway, especially AG. Satu percubaan. Storyline yang menarik. Mungkin nanti bila kita mendaki di Sabah nanti 14 November. Mungkin kita tengok ke Gunung Kinabalu. Mungkin ada rupa Kina tu. Ada Kina. Mungkin Kina di situ. Kina. Kita cari Kina. Kina si Balu tu. Malam-malam tu kita Jangan buat Jip. Jangan buat. Alah. Korang ni cakap macam aku tak pergi dah. Cuba cakap sekali. Tip takkan nak jumpa Kina kat sana. Jangan. Okay, so sekarang ni asal usul nama Kinabalu yang official lah, berasal daripada nama macam orang kata Akinabalu. Memang kalau di Sabah dia panggil Akinabalu. Aki bermaksud datuk. Dia ada elemen gunung datuk juga. Dan Nabalu ialah nama untuk gunung dalam bahasa dusun. Memang Nabalu tu gunung. Tapi terdapat juga sumber yang mengatakan bahawa istilah ini berasal daripada Kinabalu, iaitu Ki bermaksud ada atau wujud dan Nabalu bermaksud semangat orang mati. Alah. Gila dulu-dulu kan jenis yang seram. bukan macam tu. Dulu-dulu kan macam ayat diletak kat bahagian gunung. Ada letak tempat yang tinggi. So ada dua choice yang mana kita nak pilih. Tapi yang pasti bila kita bermalam di Laban Rata nanti kita cari siapa Ji? Awak dan saya pergi cari Kina. Tapi Cik, pergi seorang lah. Serius lah Cik. Tak hidup sihat. Okey, ada brother kita ni nama dia Ijal. So awak nak tanya apa Jal dekat KJ? Waalaikumsalam warahmatullahi. Maknanya dari segi stamina berkurangan ataupun tidak macam tu? Lebih kurang bang? Alright. Macam mana Jip? Okey, itu soalan menarik sebab semalam ataupun 2 hari yang lepas berlakunya kejohanan dunia Ironman di Kona, Hawaii. Ini macam kita buat Ironman dekat Malaysia di Langkawi, tetapi dia punya kejohanan dunia setiap tahun akan dianjurkan di Hawaii, di Kona. Dan ada banyak spekulasi ataupun banyak yang membuat ramalan bahawa yang akan menang ni adalah yang generasi muda-muda, 20-an. Tetapi akhirnya yang menang adalah Patrick Langer. Dia pernah menang 2 kali sebelum ni kali ketiga pada usia 38 tahun. Okey, maknanya 38 tu dah kategori dia senior. antara yang paling tua lah. 38 paling tua untuk Ironman. Antara yang paling tua yang pernah menang kejohanan dunia Ironman. Alright. Dan ini menunjukkan bahawa dalam dunia sukan sekarang ni, sama ada dunia sukan profesional ataupun dunia sukan rekreasi macam kita, jika kita menjaga badan kita dan juga kecergasan kita dengan baik, sebenarnya tidak ada sebab prestasi kita tak boleh terus meningkat ataupun kekal pada paras yang konsisten. Cuma nasihat saya kepada sahabat kita yang call tadi, yang cakap dia umur dia lebih kurang saya 38. 44 adalah kita ni bro, kita kena fokus kepada recovery, ya, kepada recovery. Sebab salah satu benda yang akan berubah dengan ketara adalah sepantas mana badan kita boleh recover daripada apa yang telah pun kita buat. So kita kena pentingkan recovery dan kita kena pentingkan usaha untuk memastikan bahawa tidak ada inflammation. Otot kita, sendi kita tidak bengkak. Dan macam saya pilih untuk buat benda-benda macam ice bath. Untuk memastikan bahawa tidak ada inflammation. Sebab bila kita dah berumur ni, kemungkinan kita mendapat inflammation ni lagi tinggi. Adakah bila faktor usia dah bertambah perlu mengurangkan aktiviti Jip? Itu pun kita kena tengok pada kemampuan kita. Sebab kalau load kita terlalu tinggi, ia boleh membawa kepada kecederaan. Dan bila kita dah berumur ni,
masa yang diperlukan untuk kita pulih daripada kecederaan itu sangat lambat. Ya, recovery lah. Faham. Ya. Baik Jal, terima kasih banyak Jal atas soalan itu. Okey, soalan tambahan tadi you ada sebut pasal mandi ais. So ada orang tanya lagi hashtag Khairi jawab after gym hot ataupun cold shower. Dia banyak bergantung kepada individu. Ada individu yang suka pada shower ataupun mandi dengan air panas. Dengan air panas ni dia boleh kadang-kadang dia boleh bantu dalam peredaran darah, circulation kita. Ya. Tetapi ada yang suka cold shower. Macam saya cold bath kan, ataupun ice bath, sebab itu bantu dari segi inflammation. Kalau ada badan otot sendi kita yang bengkak, dia boleh membantu supaya dia tak inflame lah. Sebab saya ada baca juga Ajib, dia cakap mitos sebenarnya tak elok mandi air sejuk, tak elok mandi air panas. So sebenarnya masing-masing macam cik katakan tadi lah, terpulang pada body kita juga. Kalau saya rasa saya nak membantu dari segi peredaran darah, circulation saya, air panas. Kalau saya rasa macam sakit, macam saya risau akan ada kaki saya bengkak dan sebagainya, saya akan mandi sejuk. Mandi ingat luaran bukan kalau apa semua minum air panas, minum kopi bukan. Bukan. Dia janji mandi lah. Janji Ada mandi. mandi langsung. Ada. Ada. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh tanya lagi. InsyaAllah letakkan hashtag Khairi jawab. Tapi kejap lagi, fakta menarik mengenai Gunung Kinabalu. CSR KJ Hot FM dekat social media. Okay guys, boleh check out dekat social media. Seorang ibu berkongsi tentang anaknya Raihana Nurhana yang kalau kita tengok video-video dia 3.5 juta tontonan. Ni video ni adalah 3.5 juta, tapi yang si kecil ni Si kecil bernama Anur Raisha, si ibu bernama Raihana Anur Hamzah. Ibu dekat rumah cakap bahasa apa? Patutlah. Accent dia. Ni accent mana ni? Amerika ke? Kan? Macam mana dia boleh pick up accent macam tu? Sebab dengar macam Lady Gaga bercakap. Tapi kalau kita tengok dekat awak punya TikTok ni Mami, kita suka tengok ada perkataan hashtag tu kan, living with autism, high function autism. Lepas tu kat sini Asperger. So mungkin boleh kongsikan keadaan si kecil ni Anur Raisha. Spectrum disorder. Ya. Faham sangat puan. Kadang-kadang dia tantrum ni sebab dia tak boleh nak sampaikan apa yang dia rasa. Kan, sebab dia ada masalah komunikasi, dia ada masalah itu yang dia merontak tu. Iyalah, dia rasa frustrated sebab dia tak boleh nak sampaikan apa yang dia rasa kan. Dia ada masalah nak regulate diri dia, so akhirnya dia akan meltdown ataupun tantrum lah. Puan sama kot ya pengalaman kita. Tapi apabila kita tengok video ni, nampak pada mata pandangan kita langsung tiada apa-apa perbezaan. Tahu.
Betul. Dan Puan, setiap kes ASD ni berbeza-beza, tapi kebanyakan kanak-kanak ASD ni ataupun autistik ni mereka cakap satu bahasa je. Ramai yang saya jumpa cakap bahasa orang putih. Suka tak mudah dan banyak ni TV lah kot. banyak benda rujukan dalam bahasa Inggeris. Ya. Alamak, Kesian okey. kita untuk kanak-kanak autism ni tak banyak. Tapi Puan, okey, mungkin ada kata-kata nasihat kepada ibu bapa yang mungkin anak-anak mereka mengalami masalah yang sama, baru nak dapat detect ataupun ada agaknya simptom-simptom yang mengatakan dia mengalami situasi tersebut. Oh. Baik. Faham? Baik Thank Puan, you terima so kasih di atas much. perkongsian cerita hari ini mengenai seorang anak yang kita lihat sangat indah, sangat ceria, tapi keluarga saja memahami. Tapi Cik, boleh ke kalau kami nak tahu awalnya perkongsian yang boleh Cik kongsikan tentang anak Cik sendiri di awal ialah Detect. di awal detectnya anak Cik. Setiap pengalaman ibu bapa autism ni akan berbeza, tetapi ada beberapa persamaan macam Puan Raihana kata tadi. Kita akan detect macam ada speech delay, dia lambat lah. Usia berapa tahun Cik? Usia 4? Anak saya sendiri 2 tahun lebih. Oh. Kita dapat detect. Dan satu lagi ciri yang kebanyakan kanak-kanak autism ni akan tunjuk adalah mereka tak nak pandang mata. Dia tak nak pandang mata, dia pandang tempat lain. Kalau kita berbual dengan dia eye contact dia kurang. So itu antara tanda-tanda awal lah. Dia speech delay, dia delay sikit, lepas tu tak nak tengok mata. Lepas tu dia akan doktor akan minta kita rujuk kepada pakar, dan dia akan ada test dia lah untuk kesan sama ada anak itu autistik atau tidak. Sebab saya ada tengok Puan Nuri punya podcast. Katanya pada awalnya menafikan juga Acim Of course lah, sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu, mungkin kita ingat macam Puan Raihana kata tadi, itu kelambatan yang biasa. Faham. Dia just lambat nak cakap dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu sehingga kita pergi jumpa pakar. Betul. Maknanya jangan takutlah untuk jumpa pakar, untuk mendapat keputusan dia dan lebih baik kan. bila kita dah dapat keputusan, kita boleh buat intervensi awal dari segi terapi pertuturan, terapi occupational therapy untuk membantu anak kita. InsyaAllah. Ada sekolah juga sebenarnya untuk kerajaan yang membantu anak-anak kecil seperti ini. Apa pun terima kasihlah kepada anda semua yang terus stream bersama dengan kami di Hot FM. Hari ini hari Selasa, tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah ambil cuti awal sepanjang minggu ini untuk meraihkan Deepavali. Meriah ya kalau pergi Brickfield sekarang ni. Persiapan untuk menyambut Deepavali pada hari Khamis nanti. Dah mula weekend je dekat Brickfield, jam. Dia macam Brickfield ni macam ni, Masjid India. Tahun lepas saya pergi Brickfield untuk beli kurta pada ambang Deepavali. Ni kurta diraja tau. Smart tau. Raja tu. Kan? Dengan kasut dia. Kasut tu saya tak beli lah. Tapi kasut ada jual tak? Ada macam yang Aladdin. Macam Aladdin tu. Betul. Okay. Tapi memang betul. Kalau pergi ke Brickfields time Deepavali ni sangat-sangat meriah. Dan jam.
Ya. Bunga api pun dah mula kedengaran. Ya. Ya. Dengan cerita Cik betul cuti di Deepavali 4 hari. Difahamkan contoh dalam perkhidmatan awam, Alright. kalau Berbahasa India. berbangsa India boleh mohon untuk cuti 4 hari. Bagilah dia cuti 4 hari, barulah seronok, dia nak balik kampung dan juga sebagainya kan. Kita yang masyarakat lain ni bolehlah ganti-ganti. Gini ni tak Gila-gila. kita cuti Cina kita balik kampung, cuti Melayu balik kampung. Cuti India pun kita sibuk balik kampung. Bagi laluan dulu ya. So, 30 hari bulan Oktober adalah hari Deepavali di Malaysia. Silakan Cik. Ya, kita ucapkan Deepavali Nalval Tukal kepada semua rakyat Malaysia yang meraihkan Deepavali, dan semoga anda dapat meluangkan masa dengan keluarga dan dapat mengambil kesempatan daripada cuti yang diberikan itu secukup-cukupnya. Ya, kita jumpa lagi Cik minggu depan. So hari weekend ni tak ada nak hiking apa-apa tak ada. Stepper, saya tinggalkan Stepper ni. tinggalkan Ya. stepper je. Saya bagi homework. Bagi homework. Okey, Okey, at least stepper Alah, ada homework. berapa 45 minit. 45 minit 45 minit stepper on. Okey. on. Tulis. Dan kena jogging sekurang-kurangnya 3 km. 45 minit. 30 minit. 45. Oi. 30 minit boleh dapat tu 45 minit Stepper. dan 3 3 km pace kau awak dua ni dalam 45 minit jugalah. So sejam setengah total. Okey. Boleh. Setiap hari. Nak kena Sampai bagi kita bukti ke ke? Kinabalu, Nak kena bagi bukti tak? Seafdalnya kena bagi bukti. Bagi video. Video. Farah, stand by. Hafal lah ni punca. Baik-baik saya akan bagi video. Alright, terima kasih Cik. Jumpa lagi yang lain terus bersama dengan kami Hot FM.